rasa lebih penting adalah untuk melihat kognitif. Pertama adalah melihat kognitif, yang kedua adalah melihat Bob 25. Iaitu siapa yang selalu ikut saya bercakap adalah Bob 25 adalah bagaimana kita membina teknik berfikir dengan meletakkan dalam kotak concentration kita, iaitu kita ada otak kanan, otak kiri, kita letak Bob 25 yang menentukan cara otak kreatif berfikir dan cara otak fakta berfikir. Jadi Bob 25 ni saudara kena letak elemen yang pertama. Yang selalu saya tegur pada saudara bahawa selagi Bob 25 saudara mengatakan bila aku akan pulih, saudara akan mengalami dua pressure. Satu adalah pressure kerana saudara mengalami kemurungan, depression atau anxiety. Satu lagi pressure adalah kerana saudara merasakan bahawa saudara tak boleh pilih. Sebab saudara letak dalam Bob 25 lah persoalan bila aku akan pulih. Sedangkan secara rasionalnya saya bagi tahu adalah penyakit ini sukar untuk pulih tetapi dia mudah untuk diuruskan. Dia boleh diuruskan dalam jangka panjang hingga saudara berasa selesa untuk berada dengannya. Sama seperti juga orang hidup dengan mengalami alergik, dia tahu seafood apa yang dia boleh makan, apa benda dia tak boleh makan, maka apa benda yang dia boleh makan pada waktu tertentu dan apa benda yang dia tak boleh makan waktu tertentu. Seperti mana juga orang yang mengalami asma kronik berjaya dalam hidupnya. Seperti itulah juga kita yang ada anxiety, tidak harus mengatakan bahawa anxiety adalah kekangan yang menutup banyak peluang kita untuk maju ke depan. Untuk saya beritahu pada saudara bahawa saya terkejut kerana Linda On, kebetulan je saya scroll, saya terjumpa video tu, Allah atur kan, jumpa video tu dan kebetulan live tu dia bagi tahu kata dia berada dalam sedikit panic attack. Bagi seorang yang berjaya, saya fikir kata dia boleh lagi menjadi satu lagi tanda aras kepada kita bahawa anxiety bukanlah perkara yang boleh saudara jadikan alasan untuk meremeh dan juga melekehkan diri saudara sendiri. Pertama lah saya kata betulkan Bob 25. Semalam terima kasihlah kawan-kawan yang ada nombor saya, WhatsApp saya banyak. Mereka tengok live ni. Rupa kawan-kawan kapak saya ramai yang menonton dan mereka juga ada anxiety, dia WhatsApp saya. So saya advise lah. Cuma saya bagi tahu kepada saudara, benda-benda sampingan tidak akan menyelesaikan masalah utama kerana anxiety bermula daripada bagaimana kita mengendalikan Bob 25, iaitu kunci dalam kotak fikiran kita yang mengendalikan bagaimana otak kanan kita berfikir dan otak kiri kita berfikir. Kalau kita berfikir secara factual tetapi dengan Bob 25 yang salah, di mana saudara memproses fakta dengan mengatakan aku sakit dan aku mungkin tak boleh melakukannya kerana aku seorang yang ada anxiety. Aku mungkin tak boleh melakukannya pekerjaan ini dan aku mungkin tak boleh berkahwin, aku tak mungkin boleh berkawan, aku tak mungkin boleh bersosial, aku tak mungkin boleh bermimpin kerana aku ada kemurungan. Berarti saudara fikirlah guna otak kanan dan otak kiri macam mana pun, saudara akan menemukan kegagalan kerana otak pemicu. Iaitu Bob 25 ni, kalau dalam brain ni dia dinyalakan warna oranye. Kotak tu kecil je dia berada di bahagian ni yang dipanggil sebagai Bob 25. Dalam pemikiran kognitif, Bob 25 yang memainkan peranan yang penting, memberi balance kepada otak kiri dan otak kanan. Cuma saya bagi tahu pada saudara pula, walaupun saudara tidur cukup, jadi saudara memiliki melatonin yang cukup, saudara dibahagiakan, ramai orang berusaha untuk membahagiakan saudara, dan saudara mengalami serotonin yang cukup. Tetapi saudara akan menjadi orang yang problematik kerana dalam Bob 25 saudara telah menjadi orang negatif. Itu salah satu sebab kenapa orang yang ada anxiety dan orang yang ada kemurungan, orang menyampah. Sebab saudara muncul kepada orang yang ingin membantu saudara, saudara muncul kepada masyarakat dengan membawa simptom Bob 25 yang telah pun salah disusun dan distruktur. Apatah lagi kalau saudara mengatakan diri saudara ni victimized, orang yang dimangsakan. Berarti saudara berpegang pada konsep bahawa kerana saudara membesar dalam keadaan sempurna, saudara tidak sempurna, saudara membesar dalam keadaan tekanan, beban kerja yang sangat berat, maka saudara mengharapkan orang bersimpati pada saudara. Jadi dalam Bob 25, saudara sentiasa berkomunikasi dengan orang dengan menggambarkan diri saudara sebagai victimized. Orang dimangsakan oleh satu peristiwa atau satu keadaan, hinggalah saudara mengalami anxiety. Dengan pergi berjumpa dengan orang dan saudara mengulang-ulang cerita bahawa saudara adalah orang yang dimangsakan, maka saudara akan dianggap sebagai orang yang membawa vibe negatif. Dan orang tak boleh nak bantu saudara. Sebab saudara datang dengan menutup pintu bantuan. Di mana rungutan, keluhan, cemohan akan menyebabkan saudara yang dah ada kita, yang dah ada vibe negatif ni, kerana kita ada anxiety dan kita ada kemurungan, orang akan menganggap kita akan memberi vibe yang lagi negatif sekiranya mereka datang kepada kita. Ataupun setelah 2-3 kali orang berkomunikasi dengan kita, orang menganggap kata tutup kes lah. Kawan kita tak boleh bentuk lah, sikit-sikit itu, sikit-sikit ini. Maka saya nak nasihatkan hari ini betulkan Bob 25. Sebab tu semalam saya memulakan intro saya dengan memberikan sedikit terjemahan dan tafsiran saya berdasarkan pergaulan saya. Dan juga
Sebab saya bagi tahu pada saudara, kata obses saya benda ni bukan dalam bacaan. Obses saya adalah berada dalam sesi yang lama, bermula pada tahun 2004 sampailah tahun 2021. Walaupun doktor dah nak kata saya 2012 dah tak perlu dah rawatan. Dia kata saya seolah sihat sepenuhnya. Tapi saya masih mengadakan appointment, hadir dengan appointment, dan setiap kali saya hadir, saya akan menghabiskan sesi dengan doktor untuk mengorek dan mencungkil sebanyak mungkin. Kerana minat saya kepada depression dan juga kepada isu mengenai anxiety, tidak lagi kerana saya sakit. Kerana saya anggap dia adalah satu pengetahuan am yang sangat brilliant, yang sangat seronok kerana kita tahu tentang otak. Saya ambil real case, senanglah. Saya seorang yang ada anxiety. Doktor pernah meletakkan saya dalam keadaan bukan mild, severe. Satu masa tu saya sampai ambil 1.0 Xanax. Saya ambil Aflozepam 1.0. Saya diberi lagi ubat-ubat sokongan yang lain. Saya tak ingat nama dia lah. Itu maksimum. Hinggalah akhirnya saya dapat, itu dalam tahun 2006-2007. Hinggalah saya dekat akhirnya saya belajar tentang brain, saya analisis tentang brain, saya analisis tentang karakter. Saya review balik orang-orang yang saya pernah kenal dan orang-orang yang berjuang dalam hidup dia. Dan saya fikir kata, akhirnya adalah best practice, iaitu meniru benda yang terbaik dalam kehidupan adalah satu cara yang praktikal untuk menjadikan kita bersifat realistik pada kehidupan. Itu saya advise pada saudara tentang Bob 25. Baiki dulu hari ini, kita tak boleh buat dia cepat-cepat. Dia tentukan dulu Bob 25 sebelum saya cerita otak kanan, otak kiri. Iaitu dua benda. Pertama, terima, kemudian baiki. Dan mulai sekarang saudara kena fikir kekuatan saudara. Terima ni adalah mengaku, dan baiki itu adalah menyedari kelemahan tau. Bukan menyedari kelebihan dulu. Menyedari dulu kelemahan saudara. Terima saudara ada masalah personality. Tak kira lah saudara ni sihat ke tak. Orang bongkak pun sejenis anxiety tu. Anxiety lagi teruk tu. Anxiety kelah kambing. Yang bongkak-bongkak, yang sombong, yang saudara rasa sampailah sekali saudara makan, orang pergi. Saudara masuk kedai tu, kosong kedai tu. Maksudnya sampai tahap tak boleh bawa rezeki. Maksudnya saudara heran. Saudara pergi saudara masuk Kentucky 2 jam Kentucky tak datang orang. Aura saudara punya bongkak tu sampai clear rezeki orang. Tapi kalau saudara buang dulu benda tu, lepas tu saudara cari menyedarinya dan kemudian membaikinya. Bila datang part Bob 25 yang pertama tu, elemen yang pertama dalam fuse box tu, barulah cari kekuatan. Dan kekuatan tak datang mendadak.